Kahwin seorang lagi memang dia rajin selalu. Nah. Hukum pakai baju salib seperti baju jersey Barcelona. Kalau lambang tu jelas salib, maka haram pakai. Faham tak? Malaikat halus sangat sulamannya. Bentuk salib tapi tak sudah berupa kerana kecil sangat. Maaf pada syarak. Biasanya jersey kelab Brazil, jersey kelab Portugal dan jersey kelab Sepanyol kebanyakannya pada logo kelab ada tanda Kristian, tanda salib. Jadi minat jersey tak salah, minat kelab pun tak salah. Yang salah pakai hak ada syiar agama lain. Tu saja. Tak? Baju ada nama Cristiano Ronaldo. Haram tak pakai? Tidak haram. Kerana Cristiano Ronaldo tu sebenarnya bukan ajaran Kristian, tapi namanya saja. Macam nama Muhammad Muslim. Bukan maknanya agama Islam. Nama dia Muhammad Muslim. Tetapi untuk mengelakkan fitnah, sebaiknya tak payahlah kita pakai kalau ada tulis Kristian. Walaupun pada asal Cristiano Ronaldo hanya nama orang sahaja. Soalan seterusnya, boleh berkat tak kalau kita tuntut ilmu dengan orang yang pro kerajaan? Soalan cari balas. Jawabnya, siapa yang cenderung kepada orang yang zalim, maka tiadalah berkat atau baik kita mencari ilmu akhirat daripada dia. Jika tidak ada jalan lain, maka dimaafkan pada syarak. Kerana kita nak pandai dalam satu-satu ilmu. Tapi kalau ada yang lebih baik, maka pilihlah yang lebih baik. Fatwa ini sangat jelas. Ulama qiyas dengan semayang di belakang imam yang fasik. Hukumnya sah. Jikalau ada imam yang tidak fasik, lebih baik semayang di belakang imam yang tidak fasik. Faham? Soalan seterusnya, kalau ibu sendiri hantar sihir supaya isteri saya bercerai-berai, nak buat macam mana? Jawabnya, sihir ini wujud dan haram percaya adanya dengan kuasa sihir. Sihir ada, sebab tu turun ayat berkenaan sihir. Tapi jangan percaya kuasa sihir. Siapa yakin kuasa sihir, maka dia sudah syirik pada Allah. Sihir ni semua ni kebenaran Allah belaka. Allah saja yang boleh menewaskan. Orang yang yakin, maka sihir ini akan lemah daripada diri dia. Nah, orang yang tak yakin, berasa takut dengan sihir, maka dia akan tewas dengan sihir. Nah, jadi mak sendiri ni banyak dah memainkan peranan dalam merosakkan rumah tangga anak-anak. Sepatut ibu bapa nak membahagiakan perkahwinan. Tapi bila dak berkenang dan sebagainya, nak nikah, nak cari natu lain, nak besang orang lain, sanggup hacur leburkan, runtuhkan masjid anak-anak sendiri. Ni mak akhir zaman. Orang panggil mak pekejadah, tak tahu pesinggu ni. Menggunakan sihir. Siapa amal sihir, haram sudah-sudah dah. Setanding dengan menyembah berhala. Faham? Dosa sihir ni. Dalam 4 mazhab ni ada yang kata hukum bunuh kalau buat sihir. Ada yang mengatakan dipenjarakan seumur hidup. Ada yang mengatakan dipenjara sampai dia berhenti daripada mengamalkan sihir. Dan ada mazhab mengatakan hendaklah dibuang daerah, duduk jauh di pulau-pulau daripada orang ramai. Mana teruknya mengamalkan sihir ni. Sekarang ni kasih ramai hak percaya sihir. Tapi mengaku Islam. Orang yang percaya sihir syirik. Dosa syirik kalau tak taubat, mati sesat daripada jalan yang sebenar. Mak sendiri, Allah kita minta kepada Allah nak supaya Allah selesaikan masalah kita, mudahkan urusan kita, selamatkan daripada sihir, beri hidayah kepada ibu bapa sendiri agar nampak dan kembali ke pakar jalan. Apa hukum mandi bunga untuk membuang sihir? Jadi kata setengah ulama diharuskan apabila mengambil sempena saja mandi, sedangkan semuanya dengan solat hajat atau baca ayat Quran atau zikir-zikir dengan ayat pelindung. Adapun kalau bunga itu saja diyakini menjadi pelindung, maka syirik juga kepada Allah. Yang boleh berdoa, berzikir, baca ayat pelindung yang Nabi-Nabi ajar.
kemudian mandi dengan bunga, maka tidak salah sama sekali. Nah, soalan seterusnya. Kita ada 2 minit 48 saat. Tok Ki ada harta, anak Tok Ki sudah mati, tinggal cucu. Baru ni Tok Ki tu meninggalkan harta pula. Orang ni pula balik ni. Adik-beradik Tok Ki masih ada lagi. Harta jatuh ke siapa? Tinggal cucu, baru ni Tok Ki meninggalkan harta. Meninggalkan harta. Baik, bila si matilah dia mati, maka anak dia yang telah mati dapat tak? Tak dapat lah. Maka hanya ada bahagian anak-anak yang masih hidup. Faham tak? Yang mati sebelum daripada tuang harta mati tak dapat. Yang dapat hanya anak-anak yang belum mati. Tiba-tiba tak ada anak-anak yang belum mati. Siapa dapat? Cucu dapat daripada anak si mati. Faham? Cucu daripada anak si mati. Bukan cucu dara. Cucu anak si mati. Soalan seterusnya. Kalau kita menceritakan perangai seseorang yang kita anggap menganiaya, perlukah kita minta maaf selepas kita menceritakan keburukan pada orang lain? Ini masalah. Bila kita dah cerita keburukan orang, kita kena minta maaf tak? Jawabnya, kalau buruk tu sungguh, wajib minta maaf. Kalau buruk tu bukan sungguh, 2 kali dosa kita ni. Batu iza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang orang yang fasik bawa cerita pada kamu, fatabayyanu. Maka hendaklah kamu tuntut siasat dahulu. Biar kita dengar kedua belah pihak. Walaupun yang cerita tu bini kita sendiri. Kalau kita bini kita pakai betul lalu, maka kita sudah asabiyah namanya. Antu'ina qaumahum ala zulmihim. Kamu menyebelahi sebelah anak beranak kamu saja dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan syarak. Bahaya berita-berita orang ni. Nak pula zaman-zaman canggih dia ni. Zaman di mana gambar boleh buat macam-macam dia ni dalam mahkamah, pelik-pelik dia ni dalam Facebook keluar. Tok guru duduk atas Kaabah dah, macam-macam pesengnya buat. Jangan sangat berbahaya dia ni. Batu jangan terima. Walaupun kita sendiri yang cerita atau mak kita yang cerita, belum tentu sahih. Faham tak? Belum tentu sahih. Yang sahih tak perlu siasat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang saja cerita. Faham lagi? Ni banyak kita terperangkap. Batu dikatakan orang yang berjudi masuk syurga, orang semayang masuk neraka. Mak repik masuk syurga, tok imam masuk neraka. Pasal saat ni lah. Pasal suka memburuk-burukkan orang lain. Kita semayang, kita tengok orang dok molek, kita yang molek. Allah benci kita. Orang lain dok semayang, tengok orang insaf, nak kembali pakai jalan, Allah sayang. Soalan yang ke-second lah. Kami nak buat buku berjodoh 10 nasihat dari 20 ulama. Dan kami ingin meletakkan nama ustaz, salah satu daripada ulama. Boleh tak kami datang rumah ustaz bila-bila? Kalau boleh, mana alamat ustaz? Jawabnya, cari ulama lain dululah, kerana kita bukan ulama sebenarnya. Ustaz pun tidak juga, cuma nak menyampaikan ilmu hak rendah-rendah kepada orang-orang baru nak dengar ilmu agama. Bagaimana nak mengelakkan dari rasa riak, takabur dan ujub? Jawabnya, orang yang riak hilang pahala. Jadi kalau kita tak mau hilang pahala, tak payah riak. Hasutan supaya riak dan ujub sentiasa datang dalam hati, itu tak ada masalah. Tu kerja syaitan. Syaitan tidak akan berhenti. Walaupun kita sepakat seluruh dalam masjid malam ni buat tulis panduk dengan banner berharap pagi esok, kami tak suka syaitan. Syaitan jangan lagi kacau kami. Syaitan kata, aku peduli apa mung. Mana tugas syaitan dah
dia masuk dalam hati kita suruh riak dan sebagainya. Biar orang kata kita riak pun, janji kita tidak riak. Biar orang kata kita ni nak cari harta benda dunia, asal kita dok gitu. Jangan susah dengan perkataan orang. Yang kita susah, dosa-dosa kita yang masih belum dihapuskan dari buku-buku catatan amalan kita. Betul tak? Soalan seterusnya. Boleh tak beri nama anak Baihaqi? Saya kaji di internet, dilarang sebab maksudnya orang yang Baihaqi tepat di Iran. Minta jelaskan. Jawabnya tidak salah kalau kita maksudkan dengan nama Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Yang orang gelar dia imam daripada Baihaqi. Walaupun Baihaqi bukan nama dia, nama tempat, tak ada masalah. Ambil sempena dengan kebesaran seorang ulama hadis dan ulama fiqh. Dah kalau kita ambil nama bandar-bandar yang cantik di Iran, boleh ke tak? Buh nama? Boleh juga, tak ada masalah. Kalau tidak ada maksud syirik dan sebagainya. Yang tak boleh kita buh nama anak kita, nama-nama yang syirik. Tak? Umpamanya nama anak kita Raisus Syiah, ketua Syiah. Baru dak buh nama anak. Tak? Tapi kalau nama bandar yang baik, nama orang putih pun boleh. Jangan kita salah anggap mesti buh nama anak nama Arab saja. Nama Cina boleh buh nama anak? Boleh. Nama India boleh Urdu. Nama Rusia pun boleh. Tak ada larangan dalam agama. Yang larang nama yang ada maksud yang tidak baik. Nampak tak? Nama benda anak Light of Heaven. Nampak? Cahaya syurga. Boleh tak? Boleh ha? Pasal orang putih tak? Boleh ha? Pasal maknanya baik. Tak ada ulama yang suruh tukar. Nak? Tapi kalau nama itu berbunyi Melayu, tapi maknanya tak molek, maka kena tukar. Atau Arab, nama benda Arab, nama Nariyah. Nariyah mana? Api neraka. Kena tukar. Lepas tu jangan salah faham. Nama orang putih haram. Hei, tak ada orang hajar. Nama Jerman tak haram. Yang haram nama maksud yang tidak baik. Nama Cina boleh. Dia masuk Islam dah. Nama Cina tak tukar. Boleh. Cuma sunat tukar nama yang bila orang dengar, orang akan kata dia seorang Islam dengan mudah. Faham? Tapi kalau nama Cina dia nama yang tidak baik, tak boleh ha. Macam nama Cina dia nama benda. Nama Cina dia Cheng Toilet. Katakan makna benda yang sangat banyak mulut. Tak boleh pakai nama tu. Tak. Tapi kalau nama dia yang mana yang sangat berani, yang sangat benar, tak ada masalah. Namanya di dalam bahasa Cina. Soalan yang terakhir kita pada malam ini. Soalan yang terakhir pada malam ini. Kita ambil hak Jawi. Hak lain insya-Allah kita jawab di lain kali. Ini ada Jawi seorang. Dia kata maaf tulisan tak kemas. Kemas dah ni comel loteng dah. Macam cetok. Apa hukum darah pada buih ubat gigi? Adakah ia najis yang dimaafkan? Bagaimana pula pada buih berdarah pada beruh gigi pula? Dia main buih mana ni? Bagaimana cara menyucikan ruang dalam mulut yang bernajis? Dengar sini. Bila kita beruh gigi, kadang-kadang tercocok kena gusi darah, maka kenalah darah itu pada mulut kita. Tak usah kata kena pada beruh gigi, ada di mulut. Maka kita pun semayang sah. Dimaaf pada syarak kerana dikira benda yang sedikit